Macam mana? Okay, tengok. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik. So, hari ini kita akan bersiaran secara langsung di FB page Tuan Nizam Malik. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua follower-follower. Saya ucapkan kepada follower-follower Tuan Nizam Malik. So, kita masih lagi menunggu menunggu follower-follower Tuan Nizam Malik untuk join program kita. Sorry, bukan program. Sesi live kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Husaini is watching. Assalamualaikum Tuan Abu Husaini. Tuan Abu Hasani. Tuan Abu Hasani. Assalamualaikum, selamat datang. And then Dindang, selamat datang saya ucapkan kepada Tuan, Puan, follower-follower Tuan Nizam Malik. So, kita akan membuat sesi live pada petang ini berkenaan tentang 3 tips, iaitu 3 tips persediaan newbie sebelum join saham. Bagi saya ini adalah satu tajuk yang sangat penting untuk kita tahu, terutama sekali kepada newbie-newbie di luar sana yang berminat untuk join saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang saya ucapkan kepada follower Tuan Nizam Malik. Kita bersiaran secara langsung di FB page Tuan Nizam Malik. Hai semuanya. Okey, saya perlukan maklum balas dan juga respon kepada semua follower sama ada dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Saya perlukan, ya, kalau jelas sila komen jelas di ruang komen. Hai Latifah Faizah. Okey, Alberto Alasi. Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan. Selamat datang. Okey, kita masih lagi menunggu follower-follower kita untuk mendengar sesi live kita pada petang ini berkenaan dengan 3 tip persediaan newbie sebelum join saham. Satu topik yang sangat penting terutamanya kepada newbie-newbie di luar sana yang mahu tahu tentang ilmu dan juga pengetahuan mengenai terutama sekali mengenai saham lah. Okey. Selamat datang saya ucapkan kepada Latifah Faizah. Jelas ya, terima kasih Latifah, jelas. Saiful Bahri is watching. Ahmad Sabri, Assalamualaikum, selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru saja join sesi live kita pada petang ini. Alright, kepada yang sedang menonton kita, okey, anda boleh menekan butang mana tekan ya? Sini ya. Yes, sini. Bawah sikit. Mana ni? Ya, sini. Butang like, butang share. Okey, saya perlukan anda punya respon untuk tekan butang like dan juga butang share. Ya, terima kasih kepada yang baru saja like kita punya sesi live pada petang ini. Hai, Waalaikumsalam dan selamat petang. Saiful Bahari. Ya. Assalamualaikum, selamat datang. Saya ucapkan tahniah. Okey, tahniah saya ucapkan kepada anda semua, kepada follower-follower Tuan Nizam Malik kerana anda memberi komitmen kita pada petang ini untuk sesi live dan juga perkongsian mengenai 3 tip persediaan newbie sebelum join saham. Okey, terlupa saya sebelum kita pergi lebih lanjut, lebih mendalam tentang topik kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Tuan Hakim, okey, dan saya bersama dengan tim Saham Mastery dan merupakan trainer di sini. Boleh panggil Tuan Hakim. Alright, so siapa ni? Misa Sarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua follower kita pada petang ini. Adakah anda bersedia? Saya nak anda komen sedia untuk kita pergi sesi live, perbincangan kita sesi live pada petang ini mengenai 3 tip persediaan newbie sebelum join saham. Alright, Syariah Amirul is watching. Thank you so much. Zainah Hamid, terima kasih saya ucapkan kerana anda berjaya memperuntukkan diri, memberi komitmen kepada diri anda untuk berkongsi dengan untuk saya, untuk mendengar perkongsian saya pada sesi live petang ini. Ambil pen, tulis. Alright, pen kat sini. Tuan kita mencari pen. Ni dia pen dia. Okay. Kita boleh hitam lah. 3 tips persediaan
persediaan newbie. Tak ingat saya. Newbie sebelum join saham. Bila-bila tanya orang nampak tak? Jelas tak? Cari kita English lah. Sebelum join saham. Alright, ini dia topik yang kita akan bincangkan pada petang ini, sesi live pada petang ini melalui Facebook page Tuan Nizam Malik adalah 3 tips persediaan newbie sebelum join saham. Jadi saya nak kan respon daripada follower-follower pada petang ini. Nampak tak tajuk kita pada hari ini? Okay, 3 tips persediaan newbie sebelum join saham. Nampak tak? Kesilau? Kalau nampak komen satu. Kalau nampak, komen 1. Okay. Baca nama siapa yang masuk. Okey, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan kepada yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Ayi Kulai, Iji Syaharudin, thank you so much join kita punya sesi live pada petang ini. Nisa Manaf, thank you for watching. Iji Syaharudin komen 1. Okey, jelas nampak ya. Saya perlukan respon daripada yang lain juga supaya anda nampak ataupun tidak tajuk kita pada petang ini 3 tip persediaan newbie sebelum join saham. Alright. Komen satu dekat sini. Mana? Ya, komen 1. Okey. So saya akan memberikan perkongsian pada tip pertama iaitu apakah tip pertama persediaan newbie sebelum join saham. Kita ambil mana? Biru. Okey. Saya rasa kena pakai yang tebal sikit lah. Cuba tukar line tu pakai yang besar. Ni kan. Okey, cuba. Nampak tak? Lebih jelas. Okey, lebih jelas. Jadi tip pertama persediaan newbie sebelum join saham adalah membuka CDS account. Jadi ini adalah langkah pertama yang perlu anda buat, terutama sekali newbie-newbie yang kat luar sana yang nak belajar tentang saham. Anda boleh membuka akaun CDS. Jadi di mana nak buka akaun CDS ni? Okey. Pertamanya akaun CDS ni boleh dibuka. Kita ambil warna apa ya? Warna hijau. Okey, warna hijau. Kita ambil warna hijau. Okey. Pertama, mana-mana newbie yang nak membuka CDS account, anda boleh pergi antaranya UOB, Hyun. Okey. Kedua, kita boleh buka account di M+ Security. Okey. Selain daripada itu, kita boleh buka dekat Bank Islam Investment Bank. Mana lagi kita boleh buka, tuan? Boleh buka dekat CGS, CIMB. CGS, CIMB. Dan banyak lagi lah. Okey. Dan lain-lain. Senang cerita, kalau kita nak buka CDS account ni, mana-mana bank yang kita nampak perkataan investment bank, itulah tempat kita nak membuka CDS account. Sebagai contohnya, inilah UOB Kay Hian, M+ Security, PIMB Investment Bank, CGSC IMB ataupun Maybank Investment Bank, RHB Investment Bank. Okey, so bukalah CDS account dan cari reminder yang anda nak cari yang rasa selesa untuk anda membuka CDS account. So ini adalah tips pertama yang perlu anda lakukan sebagai seorang newbie untuk menceburkan diri dalam bidang saham. Kenapa kena buka account CDS? Sebab apa? Sebab apa ya kena buka CDS account ni? Okey. Kalau kita nak menyimpan, kita buka fixed deposit kan, ataupun tabung haji, ataupun apa sajalah yang ada instrumen kat luar sana. CDS account ni adalah satu platform yang kita gunakan untuk kita trade
membeli dan juga menjual saham dekat luar sana. Jadi kita kena menggunakan CDS account. Kalau tak ada akaun CDS, Kalau tak ada account CDS tu tengok saja orang sebelah trade. tak boleh nak beli saham. Ya, tak boleh nak beli saham. Tak boleh saham, tak boleh jual saham, tak boleh tengok portfolio kita. Ya. Jadi akaun CDS ni adalah benda yang penting untuk dibuat. Ya, benda yang penting, benda perkara pertama yang perlu newbie lakukan adalah membuka CDS account. Alright. Ada apa-apa soalan tak? Cuba tulis kat soalan kat Saya perlukan maklum balas. Ada tak apa-apa soalan untuk tips yang pertama ni? Kalau mungkin tak clear nak buka CDS account kat mana, harga dan sebagainya, mungkin anda boleh bertanya dengan saya di sini tentang apa saja persoalan tips pertama iaitu membuka CDS account. Ada apa-apa soalan dekat sini yang tak faham, yang perlu anda tanya kepada saya? Tulis di ruang komen. Saya pun selalu silap. Kat sini. Alright. Okay, so sambil tu kita akan teruskan dengan tips yang kedua. Okay. Okay, boleh teruskan. Okay, right. Okay. So yang kedua kita pakai warna biru balik lah. Okay. Tips kedua yang saya akan kongsikan pada petang ini tentang persediaan newbie sebelum join saham adalah kumpul modal. Kumpul modal. Alright. So, bila kita dah membuka CDS account, kita kena ada sejumlah duit yang untuk kita adakan bagi tujuan membeli dan juga menjual saham di Bursa Malaysia. Jadi bagaimanakah cara nak mengumpul modal ni? Soalan ni kita rasa subjektif lah kot kan. Tapi kita cuba kongsi beberapa tips kepada newbie di luar sana bagaimana untuk mengumpulkan sejumlah wang untuk trade di Bursa Malaysia. Antara tipsnya adalah, saya percaya setiap orang bekerja kan, pastikan jumlah gaji yang kita terima setiap bulan tu anda memperuntukkan di antara, kita tukar warna. Gaji yang kita dapat tu kita memperuntukkan di antara 10% ke 15% khusus untuk kita trade sahaja. Jadi kena kita smart. Setiap individu kena tahu bagaimana teknik kiranya hard working jugalah mengumpul di antara 10% ke 15% gaji bulanan kita atas tujuan untuk mengumpul modal bagi trade di Bursa Saham Kuala Lumpur. Bursa Malaysia. Okay, so maksudnya kalau gaji 3,000 kita nak simpan berapa? 3,000. Saya kena kira dululah. Tapi secara kasar je. Kalau 3,000, maksudnya dalam 300 lah. 300. Contoh gaji. Contoh gaji sama dengan RM3,000. Contoh So kita nak simpan. Simpanan kita adalah, kita buat simpanan Simpanan sama dengan sebulan RM300. Sebenarnya agak-agak kalau simpan 300 atau 10% boleh tak? Macam tu. So kalau agak-agak lah, kalau gaji kita RM3,000 sebulan dan kita memperuntukkan 10% sahaja, adakah kita boleh menyimpan RM300 untuk tujuan mengumpul modal dan trade di Bursa Malaysia? Ini adalah satu teknik yang kita gunakan, yang saya gunakan untuk mengumpul modal bagi tujuan trade di Bursa Malaysia. So, boleh Boleh tuan? Boleh semua-semuanya follower kita? Tips yang kedua. Cuba komen sikit. Apa yang anda nak tanya tu lah. Okay, right. So sambil-sambil tu kita pergi ke cara kedua, macam mana kita nak kumpul modal. Ya. Cara kedua. Apa lagi yang kita boleh buat? Ini saya sharekan saya punya secara peribadi lah bagaimana saya mengumpul modal dulu untuk trade di Bursa Malaysia adalah saya menggunakan duit lebihan PTPTN. Mungkin dekat luar sana yang masih lagi belajar dan juga nak berkecimpung dalam bidang ini secara suka-suka di peringkat awal, saya sendiri secara peribadinya menggunakan duit lebihan. Duit lebihan.
Duit lebihan ni boleh datang daripada saya dulu. Saya tukar warna sikit lah tuan. Saya ambil. Okay. PT, PTN. Ini pengalaman saya lah. Mula-mula dulu saya menceburkan diri dalam bidang saham ni. So, PTN dapat berapa? Last kali setelah 4 tahun 5 tahun belajar tu adalah 3,000. Maksudnya dia dapat bila selalu dapat? Selalunya dia akan dapat awal semester. Berapa? Saya dulu dalam 3,500 tak salah saya. Satu semester. Jadi selama 4 tahun tu adalah lebihan lebih kurang dalam RM3,000. Tak pakai. Memang masa tu memang tahu nak buat saham ke tak tahu? Masa tu baru je nak tahu pasal saham. Dan bila dah ada ilmu tu barulah saya kata okey, duit ni lah, duit lebihan PT-PTN ni lah yang saya gunakan untuk trade. So contoh ini adalah salah satu cara yang saya gunakan untuk mengumpul modal atas tujuan kita nak trade di Bursa Malaysia. Okey, ini salah satu cara. Seterusnya, mungkin ini saya rasa popular, orang akan guna. Sekejap Yang ketiga, kerja part time. Okey, saya rasa tips yang nombor 3 ni bagi kumpul modal, kerja part time one of the cara yang cepat untuk kita mendapatkan modal, apa-apa modal saja. Salah satu cara untuk mengumpul modal bagi trade di Bursa Malaysia adalah dengan kerja part time. Jadi anda kena tanya diri sendiri dan mencari peluang, grab peluang yang sebanyak mungkin yang ada dekat luar sana untuk membuat kerja part time dan mendapatkan sejumlah wang bagi tujuan trade di Bursa Malaysia. Alright. So, saya perlukan komen daripada anda kalau faham ataupun tak faham dengan apa yang saya sampaikan ni. Faham ke? Kalau faham, komen faham. Okey. So, kita tunjuk contoh 3 ni kan. Jadi sebenarnya apa yang kita nak cakap adalah ada beberapa cara, ada banyak cara sebenarnya. Kita terpulang pada kita nak usaha ke tak. Okey. So, apa yang saya cadangkan di sini adalah beberapa cara untuk kita mengumpulkan modal. Namun begitu banyak lagi cara-cara sebenarnya kat luar sana yang sesuai dengan diri tuan-puan. Jadi kena tahu apakah teknik yang ataupun cara yang sesuai dengan diri kita, diri tuan-puan untuk mendapatkan modal. Kami di sini hanyalah memberi cadangan yang kami rasa sesuai dan merupakan pengalaman saya sendiri untuk mengumpul modal bagi tujuan membeli kaunter di Bursa Malaysia. Alright. Sebut nama dia. So saya terima kasih kepada Vijaya Sri. Faham. Thank you so much Vijaya Sri. Alright. Mantap. Alright. So point yang pertama, yang kedua, apa point tadi? Okey. Ulang balik. Alright, kita recap Recap balik. Okey, so 3 tip persediaan newbie sebelum join saham. Langkah pertama adalah membuka CDS account. Okey, anda boleh membuka CDS account berdasarkan senarai yang di sini, UOB Kay Hian, M Plus Security, BIMB Investment, CGSC CIMB dan lain-lain lagi. Alright. Tips kedua adalah kumpul modal. Anda boleh memperuntukkan 10 ke 15% daripada gaji anda untuk tujuan mengumpul modal. Okey, sebagai contoh kalau gaji kita RM3,000 dan kita memperuntukkan 10% sahaja, kita hanya perlu mengumpul RM300 sebulan untuk mengumpul modal. Selain daripada itu, duit lebihan. Duit lebihan ni kalau pengalaman saya adalah saya di tahun akhir selama 4 tahun saya belajar, duit PT-PTN tu itulah duit yang saya gunakan untuk trade. Selepas saya ada apa? Satu lagi poin yang ketiga ni. Dah ada duit ni kan? Apakah tips ketiga? Dan untuk mendapatkan modal selain daripada tu ada kerja part time. Ini adalah senarai yang kami cadangkan. Mungkin anda ada idea lain ataupun metod lain untuk cari bagaimana mendapatkan pendapatan lebihan. Diorang dapat kata pusaka. Oi. Mungkin kan tuan kan? Kata hibah kan. Ya, betul. So, itu pun sumber juga. Betul. Kita boleh bukan ambil semua. Betul. Kita ambil certain mungkin 10%. Betul. Mungkin di luar sana mendapat faraid ataupun hibah kan. Jadi duit itu boleh dirancang untuk pengurusan kewangan dalam pelaburan di Bursa Malaysia. So tadi kan duit lebihan yang kita ada tadi tu
Dah ada duit ni nak buat apa? Poin terakhir ni adalah poin yang paling penting, bukan sekadar pada newbie sahaja, kepada orang lain yang dah ada pengalaman memerlukan sesuatu yang nanti saya akan share untuk poin yang terakhir ni. Okey, tukar pada biru. Yang ketiga dan terakhir adalah ilmu. Itulah yang saya lakukan masa zaman belajar dulu di universiti bila dah ada modal. Okey, perkara yang seterusnya. Oh, sorry. Tak nampak. So, bila kita dah ada duit, perkara terakhir yang perlu kita buat adalah kita kena ada ilmu. Jadi, bila kita dah ada duit, tak ada ilmu, itu yang ramai tak tahu nak membuat keputusan sama ada nak membeli ataupun menjual ataupun nak membuat screen counter. Jadi penting untuk kita mendapatkan ilmu. Okey. Di bawah tajuk ilmu ni, saya tukar warna sekejap. Pertama kena cari, sekejap dulu, kecil selalu besar. Cari coach yang betul. Alright. Bila kita nak belajar sesuatu ilmu ni, kita kena mencari orang yang betul untuk memberi instruction, memberi ilmu terhadap kita supaya kita dapat melakukan tindakan yang betul. Jadi, dalam mencari ilmu, tip yang terakhir pada petang ini adalah penting untuk kita mencari guru ataupun coach yang betul supaya tindakan kita on the track, supaya keputusan kita membeli dan juga menjual betul. So, macam nak cari coach yang betul? Kalau nak mencari coach yang betul, contohnya ciri-ciri coach yang betul dengan tak betul macam mana? So cuma mas Kalau guru yang betul contoh, ambil warna purple. Nombor satu adalah macam mana? Antaranya yang pengalaman saya, dia berkongsi tentang, boleh tak cakap trading plan? Tak. Macam orang kat luar sana newbie, dia nak pilih ni coach, dia nak tengok tu macam mana nak tahu orang tu betul. Yang pertama adalah, sekejap, saya tengah cari idea. Dia adalah pelabur dan trader saham. Ya, saya baru nak cari idea tersebut. Okey. Dia sendiri adalah pelabur dan trader saham. Okey, so dalam mencari ilmu ni, mencari coach yang betul, coach tersebut adalah pelabur dan trader saham. Ya. So kita nak belajar daripada orang yang memang practitioner. Pelabur saham. Macam tu. Okey. So gariskan perkataan coach tu. Gariskan perkataan coach tu, maksud kita tengah explain tentang ciri-ciri coach tu. Gitu. Okey, so lagi. Yang pertama, dash kat saya yang pertama. Ni, sini. Dash kat sini. Oh ni. Situ. Lepas tu dash yang kedua. Okey. So yang kedua adalah jadi kita nak tahu coach tu betul. Yang kedua, dia ada result. Okey. Ada result lah, maksudnya dia memang pelaburan saham dan dia ada result dalam pelaburan saham yang dia buat. Alright. Ada result. So, okey, untuk follower Tuan Nizam Malik, tips ketiga mencari ilmu ni, okey, cari coach yang betul. Coach yang kita cari tu adalah coach yang memang praktis dalam membeli dan juga menjual di Bursa Malaysia, dan coach tersebut ada result. Dia berkongsi tentang result, profit, dan juga dalam masa yang sama ada juga loss yang dia buat. So dia adalah individu yang memang praktis dalam menjalankan ataupun execute ilmu tentang saham di Bursa Malaysia. Ketiga, terbukti membantu orang ramai untuk terlibat dalam saham. Membantu orang ramai dalam saham. Dalam saham. Maksudnya dia memang ada track record. Memang dia memang capable untuk ajar dan bantulah. Jadi ni cari coach yang betul. Kalau kita cakap cari coach yang betul, tapi kita tak cerita coach yang betul tu macam mana rupa dia. Nanti dia ingat betul tapi tak betul. Betul. Ini antara tips lah. Ya, betul. So dalam
tips terakhir ilmu ni, mencari coach ni kita kena mendefinisikan apakah coach, ciri coach yang perlu kita pertimbangkan. Antaranya coach tersebut adalah pelabur saham itu sendiri. Okay, practicism lah dekat sini. Ada result dan terbukti membantu orang ramai dalam saham. So ini adalah tips yang saya kongsikan di bawah ilmu untuk mencari coach. Alright. Selain daripada itu, selain daripada itu, untuk newbie-newbie yang kat luar sana tu, anda seharusnya familiar dengan teknologi yang ada ataupun apps yang ada. Salah satunya di antara KL is a Screener ataupun investing.com. So, point mana? Saya tengok balik. Nombor 2. Nombor 2 adalah warna hijau. Okay. So, nombor 2 adalah familiar dengan apps ke software? Apps. Dengan apps saham. Okey. Contohnya sekejap. Kita ambil warna ungu. Okey. Contoh apa apps yang kita selalu pakai untuk Contoh, salah satunya KLSE Screener. REENER. Okay. So kepada newbie-newbie dekat luar sana tu, perkara pertama yang perlu anda familiarkan ataupun kena mencari ilmu adalah apps KLSE Screener. Okay. Selain daripada itu adalah apps investing.com. Cukup ini sahaja kepada newbie-newbie yang di luar sana yang nak tahu tentang saham, pembelian dan juga penjualan saham, serta bagaimana nak mengkaji dan juga melihat pergerakan saham tersebut. Okay? Antaranya KLSE Screener dan juga investing.com. Alright, itu sahaja perkongsian 3 tips kepada follower Tuan Nizam Malik pada petang ini. So kita recap semula. Okay. 3 tip persediaan newbie sebelum join saham. Langkah pertama yang perlu korang buat, pertamanya membuka CDS account. Dan CDS account ni boleh dibuka di antaranya UOB Kay Hian, M Plus Security, BNB Investment Bank, CGSC IMB dan lain-lain lagi. Kemudian tips kedua, mengumpul modal. Mestilah kita kena ada sejumlah wang untuk korang trade di Bursa Malaysia. So antara cara yang boleh kita kumpul modal, kita memperuntukkan 10%, 10% ke 15% daripada gaji bulanan kita. Sebagai contoh dekat sini, kalau gaji dia RM3,000, dari simpanan yang perlu kita buat untuk trade adalah RM300 sahaja sebulan. Kemudian duit lebihan. Ini pengalaman saya sendirilah. Saya menggunakan duit PTPTN yang terakhir itu untuk saya trade setelah saya ada ilmu. Dan yang ketiga adalah mencari kerja part time. Kerja part time kat luar sana, pada waktu malam selepas kita dah habis buat kerja hakiki, kerja part time, kita mencari duit lebihan bagi tujuan kita nak membeli dan juga menjual saham di Bursa Malaysia. Dan tips terakhir, setelah kita membuka CDS account, duit dah ada, ini adalah perkara yang paling penting adalah kita mencari ilmu. Dalam mencari ilmu adalah kita kena mencari coach yang betul. Bagaimana ciri coach yang betul ni? Ialah coach tu adalah pelabur saham. Maksudnya dia juga praktis dalam membeli dan juga menjual kaunter-kaunter yang ada di Bursa Malaysia. Dan mempunyai result. Resultnya adalah result untung dan juga rugi. Dan terbukti membantu orang ramai dalam saham. Kemudian tips yang terakhir adalah familiar dengan app saham. Kepada newbie-newbie yang dekat luar sana tu yang masih baru yang berkecimpung dalam bidang ini, saya sarankan familiar dengan 2 apps ni, iaitu KLSE Screener dan investing.com. Jadi kalau nak tahu apa semua benda ni, apa itu KLSE Screener ataupun investing.com, bagaimana nak menggunakannya, adalah penting untuk anda tahu untuk belajar asas saham
Okey, yang mana kami akan mempromosikan kelas Newbie Saham Mastery Online. Di situ adalah satu platform kepada newbie-newbie yang di luar sana untuk familiar dan juga tahu tentang ilmu asas saham. Alright, so Kalau berminat, nak tahu info lanjut, komen. jika anda di luar sana, okey, terutama newbie-newbie yang di luar sana yang nak berminat dan juga nak tahu lebih lanjut tentang saham ini, anda boleh komen nak di ruang komen sekarang. Okey. So, itu saja. Ya, saya rasa itu saja perkongsian saya pada petang ini. Pada minggu ini sesi FB Live di Facebook page Tuan Nizam Malik. So, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lain, tetapi santai dan juga berilmiah dan memberi manfaat kepada kita semua. So, jumpa lagi pada minggu hadapan di tajuk yang lain dan bye.